طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. طيب, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan juga nikmat yang Allah taala kurniakan pada kita, kita dapat bertemu malam ini untuk meneruskan pengajian kitab Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Jadi kita sambung pada surat 83 Surat 83, yakni masih lagi dalam bab yang kedua dan masih lagi dalam dalil yang kedua, iaitu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an yang diulas oleh Syekh. Baik. Di sini kita tengok pada ya. Jadi muka surat 83 tu, perkataan kita dalam kekhususannya. Ya, ini perkataan Syekh berkenaan dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini khasais, yakni keistimewaan yang dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni perkataan tu merujuk pada apa? Ulasan Syekh pada yang dalam muka surat 82 tu. Yakni sabda Nabi SAW, la ilaha illallah, maknanya tidak ada sembahan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah. Patung-patung yang disembah tidaklah pantas untuk diibadahi kerana sama sekali tidak memiliki ciri-ciri khusus ketuhanan. Situ. Itu maksud dia. Maksud dalam kekhususannya. Kekhususannya maknanya rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Itu maksud khasais. Maknanya makhluk tak ada khasais tu. Makhluk tak ada khasais tersebut. Yang ini apa dia dalam kekhususannya. Yang ini apa dia kekhususan Tuhan lah. Maknanya dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, kesempurnaan yang yang maha sempurna, yang paling sempurna, yang tiada cacat celah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Semua setiap sudut daripada rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat tu tak ada. Jadi macam mana kita nak dakwa makhluk ada satu bahagian ataupun ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang berkait dengan pada kekhususannya. Itu maksud kekhususannya tu. Dimaksudkan agar kita terhindar daripada pelbagai macam syubhat. Syubhat makna apa? Syubhat maknanya keraguan. Ataupun syubhat juga bermaksud keraguan yang datang dengan percampuran antara hak dan batil. Itu lebih tepat kalau kita maksudkan syubhat dalam ilmu akidah. Dalam perbahasan akidah, bila disebut syubhat, kita ada syubhat dalam masalah halal dan haram. Yang dalam hadis innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yani yang halal itu jelas, yang haram itu jelas.
kalau ulama di kalangan fuqaha mereka bincang tentang isu halal dan haram. Apa perkara yang syubhat tu yang tak jelas, sama ada halal atau haram. So itu. Tetapi syubhat yang dibahaskan dalam perbahasan akidah ni dia lebih luas. Dia lebih luas. Maknanya syubhat yang berbentuk keraguan-keraguan yang datang diliputi dengan kebenaran ataupun dicampurkan antara sudut kebenaran dan juga ada kebatilan. Maknanya itu dimaksud dengan syubhat. Syubhat-syubhat dalam masalah rububiyah, misalnya syubhat yang dikemukakan oleh golongan atheism, ilhad, mulhidin. Syubhat dalam masalah asma' wa sifat yang paling banyak sekali yang datang melalui golongan ahlul kalam. Syubhat dalam masalah uluhiyah yang dikemukakan, yang dibawa oleh misalnya kelompok kuburiyun, orang-orang musyrikun, orang-orang yang mereka mendatangkan syubhat dalam setiap perkara dalam agama. Baik, jadi perkataan kita dalam kekhususannya dimaksudkan agar kita terhindar dari pelbagai macam syubhat. Di antaranya syubhat orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Mereka ini menyatakan bahawa menetapkan sifat-sifat untuk Allah sama ertinya menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan yang lain. Mereka berkata konsekuensi menetapkan sifat-sifat untuk Allah adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka kata bila isbat sifat, menetapkan sifat, maknanya melazimkan tashbih atau melazimkan tajsim, melazimkan tamthil ataupun tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu kita sedia maklumlah, yang kita dah bahaskan serba sedikit, kita dah sentuh dalam mukaddimah kuliah kita dulu. Syekh dah bahaskan pada pembahasan berkenaan dengan pembahagian tauhid, asma wa sifat kan, dah sentuh serba sedikit. Dan demikian juga dalam kuliah-kuliah asatizah kita yang mengajar akidah di sini, macam Ustaz Abu Mubarak, akidah tahawiyah, dan juga daurah-daurah, banyak yang kita dah buat, juga banyak kita dah sentuh serba sedikit. Walaupun kita kata ada lagi perbahasan itu yang mungkin kita tak sentuh, tetapi secara umumnya dah disentuh panjang lah, dah sentuh, maknanya dah macam kita pernah buat banyak dah, macam Al-Qawaidul Muslah apa semua tu kan. Maknanya tinggal kita kena murajaah balik. Murajaah balik. Benda ada, rakaman ada apa semua kan. Jadi kita rajin-rajin murajaah je. Maknanya ada perkara syubhat-syubhat yang berulang, keraguan kan. Jadi kita kena rahmat sikit lah dekat guru-guru kita. Rahmat ni maknanya kadang-kadang syubhat tu dia berulang-ulang, dan sebenarnya jawapan dia dah ada. Jawapan dia dah berulang-ulang juga, dah ada. Cuma mungkin kita ingat atau kita lupa je. Jadi kena rajin sikit lah kalau kita nak dapatkan jawapan tu. Maknanya kena cari balik rakaman dan sebagainya. Dan guru-guru kita pun ramai. Asatizah kita yang bahas pun ramai. Dan sebenarnya tak berhajat pun nak kena buat dialog khusus ke, berdebat ke, tak berhajat. Pasal syubhat yang dijawab dalam majlis ilmu tu sudah cukup. Sudah cukup. Bahkan berpuluh-puluh kali ganda lebih bermanfaat berbanding dengan semata-mata kita buat dalam bentuk debat, dialog dan sebagainya. Itu memanglah ada manfaatnya bagi orang awam mungkin lah, yang tak tahu apa lagi kan, ataupun yang masih nak dapat pemahaman awal tu, mungkin itu sesuai lah kan. Tetapi kalau kita dah menuntut ilmu akidah, kita dah belajar ilmu akidah ni, kitab pun kita dah buat daurah banyak juga, tapi bila kita tengok perlu diulang-ulang jawapan tu, perkara dah berulang dalam banyak kuliah kan. Tinggal kita nak godek-godek balik, cari balik, kena ada usaha sikit kan. Itu zaman sekarang tu, itu bentuk ijtihad. Maknanya kena cari balik rakaman, dan penting itu, sebab penting ada record tu, sebab boleh kita ni kan. Maknanya kalau ada syubhat-syubhat tu, contohnya syubhat dalam masalah asma wa sifat, contoh apa Ustaz Asri ataupun Ustaz Abu Mubarak ada sentuh, dah pernah sentuh. Jadi kita rajin sikit cari yang kita ingat, ataupun tanya balik Ustaz kat mana Ustaz pernah sebut, contoh kan, kalau minta kan, minta supaya benda tu tak, orang panggil apa, dia, sebab kita kata nak jawab balik tu satu hal,
Bukan senang, bukan mudah. Jadi satu syubhat tu anda boleh bagi tahu kadang-kadang guru-guru kita ni tak tidur malam. Tak tidur malam. Kita mungkinlah goyang kaki kan. Ustaz tolong jawab, ustaz tolong jawab, tapi tak tidur malam pasal syubhat tu bukan keraguan dalam agama ni, lebih-lebih lagi dalam akidah, bukan benda yang mudah. Bukan benda yang senang. Orang yang mungkin orang yang di luar bidang ataupun orang yang dia hanya tengok surface, permukaan, mungkin dia nampak senang, dia nampak mudah. Tetapi orang yang dah masuk mendalam tu memang berat. Berat. Wallahul musta'an. Baik. Jadi itu apa kita kata, contohlah maksudnya dalam syubhat, dalam yang kita berhadapan syubhat keraguan ni banyak sangat. Banyak sangat. Cuma kita kena belajar cara macam mana kita nak hadapi itu dengan lebih tepat. Antaranya adalah kita rujuk balik kuliah. Sebab tu majlis ilmu, syubhat yang dijawab dalam majlis ilmu itu lebih jitu sebenarnya. Sebab dia datang dengan penjelasan sekali dengan ilmu. Dia datang dengan dalil. Kan? Maknanya kita walaupun syubhat tu belum datang, belum kita lihat, sebenarnya dalam majlis ilmu tu dia dah jadi wiqayah. Dia dah jadi shield untuk kita. Kadang-kadang benda tu mungkin tak berlaku lagi. Tetapi bila kita hadir majlis ilmu, benda tu dah ada. Maknanya dia dah tolong kita. Maknanya guru kita tu mungkin dia akan isyaratkan tentang isu-isu tertentu, isu-isu syubhat, menjawab keraguan sekian dah dengan dalil. Cuma tinggal kita saja. Tetapi kebanyakan orang tak bersabar. Walakinnakum tasta'jilun. Tak bersabar. Pasal tu dia nak yang cepat. Dia tak mau kita kata apa? Duduk dalam kita kata dalam kesabaran. Kita kata bersabar dalam majlis ilmu. Itu antara perkara yang perlu kita tegur jugalah. Kadang-kadang memang susahlah. Kita kata kalau syubhat tu memanglah banyak kan, keraguan. Hari ini setiap hari ada keraguan. Setiap hari ada syubhat. Kan? Jadi kalau dia melibatkan akidah ni, dia bahaya. Sebab kita tak boleh anggap, okey, satu syubhat tu, okey, tak apa, kita biar dulu. Kan? Sebab dengan satu syubhat yang melibatkan akidah, melibatkan agama, melibatkan kepercayaan, melibatkan keyakinan, melibatkan Allah, melibatkan Rasul, melibatkan Al-Quran, melibatkan Sunnah, kita tak tahu ribuan orang boleh sesat. Kalau seorang sesat pun kita ni dah rasa apa? Kita mesti kena rasa bertanggungjawab. Kalau seorang sesat disebabkan kita tak jelaskan, ataupun sebab kita bermudah-mudah, ataupun kita culas, kan? Jadi itu sebab kita kata sangat bahaya. Maknanya sebab tu kena kembali kepada, kita kata kembali kepada majlis ilmu asal. Majlis ilmu. Bukan kita majlis-majlis yang hanya nak berikan dari sudut dakwah. Kita tak nafikan dialog, yakni panggillah nama apa pun, dialog diskusi ke apa ke, kita tak nafikan peranan dia dari sudut dia wasilah dakwah. Kita tak nafikan. Tetapi bila dah berhadapan dengan keraguan-keraguan ni, jangan kita sesekali memperjudikan agama masyarakat, agama orang awam, semata-mata alasan kita kata kita nak biar kita berdebat dan sebagainya, tetapi kita tak bagi jawapan yang cukup, ataupun menambahkan lagi syubhat. Ni bahaya. Menambahkan keraguan lagi bahaya. Sebab tu kenapa sebahagian guru-guru kita tak berapa setuju dengan pendekatan kita menjemput orang-orang yang ahli batil ni, lepas tu kita biar. Kemudian kita tak menjawab dengan jawapan yang menutup segala ruang-ruang yang boleh membuka syubhat dan keraguan. Kita mungkin seronok ialah kita seronok tengok surface kan, permukaan. Kita tengok seronok dia, cara dia gini, tapi orang yang ada ilmu, betul-betul yang ada ilmu, dia bukan tengok pada situ. Dia tengok pada apa syubhat yang boleh buka pintu-pintu yang lebih bahaya, lebih mudarat. Yang tu bahaya. Sebab tu kita jangan buat main-main dengan syubhat keraguan. Lebih-lebih lagi bab akidah. Bab akidah. Bab akidah memang tak boleh kita perjudikan. Maknanya kita tak tahu, kita dah kadang-kadang mungkinlah kita excited, kita nak bagi ruang dekat musuh untuk memberi pendapat dan sebagainya, tetapi dia berjaya dengan kepetahannya dan sebagainya, dia berjaya menyuntik
keraguan, syubhat ke dalam hati sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, masyarakat atau orang awam yang mungkin masih lemah, lalu kita pun anggap benda tu biasa, dan lama-lama kita bila benda tu kita tak atasi, bahaya. Sebab tu mesti kena ada setiap apa program yang kalau kita buat dialog ke apa tu mesti kena cover dengan majlis ilmu yang sahih. Maknanya kena cover, jawab syubhat yang datang, tutup balik. Kalau tak memang dia akan bertambah keraguan. Wallahul musta'an. Ahlul bid'ah memang suka macam tu. Ahlul bid'ah memang suka. Sebab bagi mereka memang perlukan platform. Mereka perlukan medium. Sebab mereka tak ada medium. Mereka ada medium sesama mereka lah. Tetapi mereka nak supaya menarik orang yang dah kenal sunnah untuk pergi pada mereka. Kan? Sebenarnya kita pun sama juga. Kita guna medium yang mereka, tapi mereka tak pernah bagi medium kat kita. Kan? Pelik tak? Dia orang tak bagi medium kat kita. Dia orang sekat. Dia orang tak bagi tauliah dekat asatizah kita. Mereka sekat masjid dan surau, sekat dan sebagainya. Sebahagiannya. Tetapi kita bagi medium kat mereka, mereka gunakan medium tersebut untuk memberikan kita kata syubhat dan keraguan. Kadang-kadang kita kena hati-hati permainan golongan ini. Kita kena waspada lah. Kena waspada. Maknanya bukan tak boleh. Boleh, tetapi kena tutup. Maknanya jangan kita biarkan syubhat-syubhat itu dibiarkan tergantung dan sebagainya. Kalau tak, sama macam isu-isu yang sebelum ni. Bila tak dijelaskan dengan tuntas. Kan? Sebab itu bagi sahabat-sahabat kita memang kena perhatikan. Perkara-perkara macam ni maksudnya kena perhaluskan. Perhalusi. Itu pandangan kita yang lihat sebagai pemerhati. Kita pemerhati, kita memerhati dan kita bagi nasihat secara umum. Ala kulli hal, kita katakan syubhat ni jangan kita anggap remeh. Syubhat keraguan ni kalau kita baca dalam kitab-kitab akidah, macam mana ulama salaf bincang tentang menyelamatkan diri daripada syubhat dan keraguan, khususnya datang daripada ahlul bidah wal ahwa, kan? Sebagaimana datang riwayat berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW perintahkan apabila kita terdengar Dajjal, maka Nabi SAW perintahkan supaya menjauhi. Macam tu sebenarnya prinsip ahli sunnah apabila berhadapan dengan syubhat, keraguan-keraguan yang boleh merosakkan agama, merosakkan akidah, sepatutnya kita jauhkan diri. Kita menjauhkan diri. Maknanya bukan kita lagi macam nak pergi kan, nak dengar lagi, nak gini. Itu bahaya. Bagi khususnya bagi orang masyarakat awam. Yang kita takut. Mungkinlah kita anggap kita ni mungkin aku boleh, tapi sebenarnya tak boleh juga. Setinggi mana ilmu kita, selama mana kita belajar, hati ini tetap boleh berbolak-balik. Kita tak tahu bila Allah Ta'ala nak cabut iman dan juga terbalikkan hati kita daripada kebenaran menjadi menerima kebatilan dan sebagainya. Sebab tu kena hati-hati. Baik. Di antaranya syubhat orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Mereka ini menyatakan bahawa menetapkan sifat-sifat untuk Allah sama ertinya menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan yang lain. Mereka berkata konsekuensi menetapkan sifat-sifat untuk Allah adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Akan tetapi kita katakan Allah yang Maha Pencipta memiliki sifat-sifat yang khusus untuknya. Itu. Kan? Jadi jawapan ahli sunnah mudah. Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sifat dia ala ma yaliqu bi jalalihi. Selalu yang ulama ahli sunnah sebut seperti yang layak dengan keagungannya. Maknanya itulah yang layak dengan keistimewaannya, dengan pengkhususannya. Apa yang layak dengannya. Maknanya kalau kita isbatkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat khabariyah yang dibincangkan, contoh kan, sifat tangan Allah, sifat pendengaran Allah, sifat kita kata penglihatan, sifat turun Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia dan sebagainya, semuanya akan diletakkan dengan apa? Dalam kekhususannya. Itu maksud dia. Ala ma yaliqu bi jalalihi. Dan ana dah sebut dalam kelas sebelum ni, sebenarnya yang Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebut ni, siapa yang antara yang mula-mula bawa konsep ataupun kita boleh katakan khasa'is ataupun yang menekankan tentang perbezaan antara makhluk dan juga Tuhan dari sudut
uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat yang terangkum dalam perkataan dalam khususiyahnya. Khususnya antaranya adalah Imamul A'immah, Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Kemudian Imam Ad-Darimi dalam kitab Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab-kitabnya Taqrirat. Maknanya antara yang terawal. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Sebenarnya sebelum tu ada lagi. Tetapi kita bagi tahu yang apa, nama-nama yang menghimpunkan dalam satu kitab yang khusus. Kan? Kitab Ibnu Khuzaimah kitab Tauhid itu sangat penting untuk orang yang nak tarsikh, nak taksil dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah akidah, dalam nak berhadapan dengan syubhat dan keraguan. Demikian juga kitab Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah, Imam Ad-Darimi, Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah wa Ar-Raddu 'ala az-Zanadiqah wal Jahmiyah, Imam Ahmad bin Hanbal, yang terpenting. Ya. Antara kitab yang asas, maknanya untuk apa kita kata untuk menjawab keraguan-keraguan yang dikemukakan oleh golongan-golongan ahlul bid'ah wal ahwa, seperti golongan Jahmiyah dan seangkatan dengannya. Baik. Jadi mereka berkata konsekuensi menetapkan sifat-sifat untuk Allah adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Akan tetapi kita katakan Allah yang Maha Pencipta memiliki sifat-sifat yang khusus untuknya, dan makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus untuknya. Itu maksud dia. Maknanya practically kita kata Tuhan dia ada sifat yang khusus yang tak sama dengan makhluk, dan makhluk pula ada sifat yang khusus untuk makhluk. Jadi sudah tentulah itu membezakan antara sifat Tuhan dengan sifat makhluk, sifat Khalik dengan makhluk. Itu very simple. Baik. Kemudian wa qawluhu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ini lanjutan daripada hadis Ubadah bin Samit. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ada sebut sebelum ni syahidah tu kita kata apa? Mesti ada tiga komponen kan? Al-qawlu bil lisan, al-i'tiqadu bil jinan, wal qawlu bil lisan, wal 'amalu bil arkan. Sama macam takrif iman. Baik, dalam hasyiah kitab Tauhid oleh Syekh Ishaq ibnu Syekh Ishaq. Jap. Ini faedah lah, faedah hasyiah kitab Tauhid Syekh Ishaq ibnu Hamad ibn Atiq rahimahullahu taala. Ini antara kitab a'immatud dakwah. Bila kita sebut a'immatud dakwah ni maknanya ulama-ulama akidah. Imam-imam dakwah, maknanya ulama akidah. Kan? Ishaq ibn Hamd ibn Atiq rahimahullah taala wafat lebih kurang 1343 Hijrah. Dalam hasyiah kitab Tauhid ada sebut makna yang kita sebutkan sebelum ni. Maknanya syahidah tu bukan semata-mata mengucapkan dengan lisan, tetapi mesti ada tiga komponen tu. Mesti kena ucap dan amalkan. Tuntutan kitab Tauhid ataupun tuntutan kalimah Tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ditakrirkan oleh Syekh Ishaq ibn Hamad Atiq rahimahullahu taala. Baik. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasulnya. Muhammad adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi, penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Jadi maknanya bila kita sebut Muhammad wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, maknanya yang yatabadar ala zihnina, yang melekat ataupun yang melekat terus pada pemikiran kita, penyaksian kita akan Muhammad apa? Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi, khatamun nabiyyin. Sebab apa? Ada puak-puak apa? Aswaja kan? Dia tuduh buat tuduhan, dia kata puak-puak Wahabi ni mengucap dua kalimah syahadah wa anna Muhammadan tu, dia kata Muhammad bin Abdul Wahhab.
Okay. Melampau betul ya. Memang cerita kartun betul ya. Kan? Puak-puak Aswaja dia kata apa? Dia kata Wahabi antara kesesatan dia mendakwa syahadah itu Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang ni kita jawab ni, Syekh Uthaymin jawab. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Kan Muhammad bin Abdul Wahhab, baca betul-betul. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Kalau ada orang yang kata wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tu Muhammad bin Abdul Wahhab, apa hukum dia? Kafir. Kafir. Betul ke Ustaz? Kafir. Kafir. Sebab itu siapa? Syahadah kita Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Kan? Jadi maknanya kalau kita kata selain daripada Muhammad ini yang kita saksi dia adalah Rasulullah, hambanya dan rasulnya, kafir lah. Sebab kita dah ubah risalah kenabian itu, kita letakkan pada orang lain. Kafir lah. Maknanya Aswaja pun tak sampai tahap dia pun kita kata terkejut kalau kita dengar. Maknanya kita kata kalau siapa yang kata Muhammad dalam syahadah itu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, siapa yang mengatakan Muhammad itu selain Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi khatamun nabiyyin, siapa yang kata selain tu kafir. Bi ijma'il ummah, bi ijma'il uqala, dengan kesepakatan semua umat Islam dan orang-orang yang berakal. Bukan orang Islam saja, orang kafir yang Yahudi dan Nasrani pun sepakat. Maknanya orang Islam kena mengaku bahawasanya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi baginda sahajalah Rasul dan penutup bagi Nabi. Kan? Baik, jadi Muhammad ibnu Abdullah, Muhammad adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi, penutup para Nabi. Sebab apa kena sebut nama Nabi Muhammad sampai nasab dia tu? Litamyiz, untuk membezakan. Untuk membezakan antara Muhammad selain daripada Muhammad yang dimaksudkan, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi litamyiz, yang satu lagi liraf'il ishtibah wat tawahhum, untuk mengangkat kesamaran ataupun kekeliruan ataupun tuduhan macam tadi. Kan? Tuduhan Aswaja tadi. Dia kata puak-puak Wahabi ni dia mengucap Muhammad bin Abdul Wahhab tu Muhammad Rasulullah, dia kata. Itu fitnah lah. Jelas lah kan. Orang yang bukan Wahabi pun tahu benda tu. Cuma mereka saja buat cerita. Mereka nak takut-takutkan orang kan. Sebab tu kita suruh mengaji dulu kan. Baca dulu kitab. Jangan buat kenyataan. Tapi memang ada. Memang ada orang buat tuduhan tu. Anda ingat lagi lama dah. Dan berulang-ulang. Sebahagian orang memang dia sengaja lah. Maknanya dia buat cerita tu sengaja nak takut-takutkan. Dia kata ni, puak-puak Wahabi ni, dia kata Muhammad yang dia kata dalam syahadah tu Muhammad bin Abdul Wahhab. Kan? Tak betul lah kan. Kita kata Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi. Boleh jatuh. Maknanya kalau bagus soalan. Orang yang kalau dua keadaan. Kalau orang yang katakan memang ada orang yang jahil. Ini amrun iftiradi. Iftiradi maknanya benda yang mungkin boleh berlaku, mungkin tak berlaku lagi. Katakan ada orang yang dimaksudkan Muhammad bin Abdul Wahhab tu, Muhammad yang dalam Muhammad dan Abduhu Rasul tu dimaksudkan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ataupun tak payah Muhammad bin Abdul Wahhab lah. Katakan dia maksudkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i contoh. Kalau dia di kalangan pengikut mazhab Syafi'i, katakan. Apa hukum dia? Kafir. Kafir. Yang menukar tu. Pasal dia dah ubah. Satu. Yang kedua, apa hukum orang yang menuduh
orang lain dengan tuduhan yang sebenarnya tidak berlaku. Contoh macam orang tuduh Wahabi, yang puak-puak aswaja tuduh Wahabi kata kalimah syahadah itu Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata Muhammad dan Abdul Rasuluh. Apa hukum dia? Dia sama hukum dia macam orang yang menuduh seseorang kafir. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihima atau faqad ba'a bihima bihi ahadahuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka jika tak betul tuduhan tersebut, maka akan kembali tuduhan itu kepadanya. Maknanya boleh jatuh kafir. Pasal dia, bila dia tuduh orang tu mengucap dengan dua kalimah syahadah yang tak betul, maknanya dia takfir lah. Tapi dia tak sedar. Nampak? Dia tak tahu, dia tak sedar. Maknanya dia diancam dengan akan balik tuduhan tu kepada dia. Faham tak? Jelas kan? Tapi itulah kita kata, nak kata dia kafir, ada syarat-syarat. Ada apa dia kita kata intifak, mesti kena tawaffarus syurut wa intifaul mawani', mesti maknanya itu kena serah pada qadi lah dalam nak menghukum jatuh kafir tu. Tapi secara umumnya dia diancam dengan ancaman Nabi SAW tentang orang yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang tidak dikatakan, dan tuduhan itu lazimnya adalah takfir. Tapi memang betul lah, memang puak-puak tu memang mereka kafir kan. Orang yang mereka kata Wahabi memang ahbash dan sebagainya, kita maklum lah, kita sedia maklum. Memang mereka nak tuduh kafir, mereka memang nak takfir, memang nak kafir kan. Tapi kita janganlah buat benda yang sama sebab ada di kalangan mereka itu yang jahil dan sebagainya. Kita pun tak boleh, maknanya kita pun tak boleh tuduh apa yang mereka tak kata kan. Tapi memang ada tuduhan tu, memang ada kan. Baik. Wa qawluhu abduhu, perkataannya yang ini hadis Nabi SAW, abduhu, hambanya. Ai laisa syarikan ma'allah, hambanya maknanya, maksudnya beliau bukanlah sekutu bersama Allah. Maknanya bila Nabi SAW kata wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maksudnya beliau bukanlah sekutu bersama Allah, maknanya dia makhluk, hambanya. Abdun, makhlukun, dia dicipta oleh Allah SWT. Abdun walaysa bima'bud, dan dia hamba dan bukan dia Tuhan, dan dia bukan sekutu bagi Tuhan. Jadi itu faedah bila Nabi SAW sebut dalam syahadah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Hambanya itu maknanya Nabi Muhammad bukan sekutu Allah, bukan sekutu bagi Allah. Maknanya Nabi Muhammad SAW tidak berkongsi dalam khasais Tuhan. Sesuatu apa pun khasais, keistimewaan yang ada pada Tuhan, sifat-sifat ketuhanan itu tiada dalam Nabi kita Muhammad SAW. Itu maksud wa anna Muhammadan abduhu. Nampak? Maksudnya dia bukan sekutu bagi Allah. Dia bukan sekutu bersama Allah. Laisa syarikan ma'allah. Apa maksud syarikan ma'allah? Ay syarikan ma'allah ma'allah fi khasaisihi, atau fi khasaisi rububiyah atau uluhiyah atau asma' wa sifat. Dia tidak Nabi Muhammad itu bukan sekutu bagi Allah dalam sifat-sifat ketuhanan. Maknanya Nabi Muhammad tidak berkongsi sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat-sifat yang istimewa, yang khusus hanya bagi Allah sahaja. Contohnya hak peribadatan. Kat situ kita masuk. Hak peribadatan. Maknanya hak peribadatan ni ada pada siapa? Allah sahaja yang berhak untuk diibadahi. Maknanya selain Allah tak boleh kita ibadah, tak boleh kita sembah. Hanya Allah sahaja yang kita sembah. Nabi Muhammad boleh tak kita sembah? Tak boleh lah. Itu maksud dia kan. Tapi bukankah Nabi Muhammad ni dia kedudukannya tinggi di sisi Allah? Ya, kedudukan dia tinggi, tapi tidak membolehkan dia setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Muhammad kedudukannya tinggi, Sayyidu waladi Adam, Khalilullah, kekasih Allah kan.
dan dia adalah penghulu bagi anak Adam, dan dia adalah Rasul yang terakhir, dan dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi adakah kedudukannya itu setara dengan Allah? Tidak. Apa dalil kamu kata Nabi Muhammad SAW ini tidak mempunyai keistimewaan di sisi Allah? Kita, selalu orang akan tuduh. Orang akan tuduh kita yang isbatkan sifat perhambaan Nabi Muhammad SAW, mereka akan tuduh kita tak hormat Nabi Muhammad. Betul tak? Itu selalu. Bahkan itu yang berulang-ulang. Mereka akan tuduh orang yang nak isbatkan tauhid, orang yang nak tetapkan akidah Islam yang sebenar, tauhid ini, mereka akan tuduh kita tak hormat Nabi Muhammad. Jadi mereka pun akan kata, apakah dalil kamu yang menunjukkan kamu tidak melihat Nabi Muhammad ni ada keistimewaan? Soalan tu salah. Kita tak kata Nabi Muhammad SAW tak ada keistimewaan. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah yang paling afdal, yang paling istimewa dengan ijma'. Yang paling istimewa, makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nafikan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, tetapi kita menafikan tandingan ataupun bandingan ataupun kesamarataan Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Tidak ada. Kenapa? Apa dalil kamu yang menunjukkan? Kalau dia dah jelas, kita tak nafikan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, tetapi kita menafikan dari sudut Nabi Muhammad SAW bukan Tuhan dan tidak setara dengan Tuhan. Tidak setara dengan Tuhan. Maknanya tak setara dengan Tuhan. Bukan Tuhan dan tidak setara dengan Tuhan. Apa dalilnya? Dalilnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalilnya Nabi Muhammad SAW yulad. Yalid wa yulad. Nabi Muhammad SAW beranak dan diperanakkan. Beranak maknanya Nabi Muhammad SAW menikahi wanita dan melahirkan anak. Diperanakkan maknanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan daripada ibu dan seorang bapa. Maknanya bukan Tuhan. Sebab Tuhan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu contoh macam mana kita nak jawab tuduhan-tuduhan yang berlega pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Sebab itu antara jawapan lagi adalah dengan mengisbatkan lafaz hadis Ubadah bin Samit ini radhiyallahu an, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu maknanya beliau bukanlah sekutu bersama Allah. Beliau adalah hamba Allah. Hamba Allah. Wa qawluhu wa rasuluhu ay laysa kadhiban 'ala Allah. Baik, sabda Nabi SAW wa rasuluhu, dan rasulnya. Maksudnya rasul yang diutus dan mendapat wahyu. Beliau bukan orang yang berdusta terhadap Allah. Dengan demikian Rasulullah SAW adalah hamba yang diatur dan dipelihara, memiliki sifat-sifat manusiawi selain satu hal sahaja, iaitu beliau terjaga dari akhlak-akhlak yang hina. Jadi kat sini Syekh kata, Rasulullah SAW abdun wa marbubun jami'u khasa'isul bashariyah talhaquhu ma 'ada syai'un wahid wa huwa ma ya'udu bi asafilil akhlaq wa huwa mamnu'un minhu. Baik, jadi Rasul SAW dia hamba yang diciptakan seluruh sifat-sifat manusiawi. Dalam teks asal Syekh sebut khasa'isul bashariyah. Yang tadi yang kita sebut khasa'is sebelum ni, khasa'is ilahiyah, khasa'is rububiyah, khasa'is asma' wa sifat, khasa'isullah kan, khusus bagi Allah, sifat-sifat Allah. Jadi sebab itu penting maknanya pengenalan terhadap ciri-ciri kita kata khasa'is Allah, Tuhan itu perlu kita giatkan. Antaranya adalah dengan menggiatkan pembelajaran akidah, khususnya lagi iaitu berkait dengan nama-nama Allah, asma' wa sifat. Itu sangat penting. Itu saja cara macam mana kita nak berhadapan dengan keraguan-keraguan dalam masalah akidah ni, khususnya dalam masalah asma' wa sifat. Syubhat-syubhat yang berkait dengan tuduhan tajsim, tashbih dan sebagainya kepada ahli sunnah dan sebagainya, itu hanya boleh diatasi dengan kita memperkasakan pengajian akidah,
khususnya lagi iaitu berkait dengan asma wa sifat. Itu saja cara dia. Dan ilzamkan mereka yang menentang itu dengan hujah, dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Baik, bukan kita meninggalkan masyarakat dalam keadaan kehairanan dan tertanya-tanya. Kita tak bagi jawapan, last sekali kita kata tuan-tuan dan puan-puan buat keputusan sendiri. Tak boleh Itu tak amanah. Sebab bagi orang yang mengajar kan, dia tak boleh buat macam tu. Bagi orang mengajar. Mungkin kalau buat dialog tu mungkinlah kan. Dialog di pentas, diskusi di pentas akademik contoh. Sebab orang-orang tu semua pelajar dan sebagainya, mungkin boleh lah. Sesuai lah. Tetapi kalau masyarakat awam tak sesuai. Kan? Maknanya kita biarkan orang tertanya-tanya dan sebagainya, tak sesuai. Tapi kalau di medan perbahasan ilmiah kan, itu mungkinlah sesuai kan pada tempat tu. Tapi kalau dibuka pada orang awam tu macam masalah sekarang ni, bila benda tu dibuka pada orang awam kan, dia jadi ada kebaikan, tetapi kita risau juga kalau tidak kita seimbangkan. Kita risau syubhat dan keraguan tu akan lebih tersebar melalui perkara-perkara yang kita kata kita terlepas pandang. Wallahul musta'an. Baik. Wa rasuluhu, baik, beliau bukan orang yang berdusta terhadap Allah. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang diatur dan dipelihara, memiliki sifat-sifat manusiawi selain satu hal saja, iaitu beliau terjaga dari akhlak-akhlak yang hina. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai seluruh sifat-sifat manusiawi, kemanusiaan. Kecuali satu sahaja yang membezakan dia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan manusia yang lain, iaitu Allah menjaga akhlak dan peribadinya daripada akhlak-akhlak yang hina ataupun daripada akhlak-akhlak yang rendah dan hina. Allah Taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tiada kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Itu maksudnya apa? Menafikan khasais ilahiyah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sifat ketuhanan. Sebab sifat Tuhan ni, dia mesti boleh ada kuasa untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf ayat 188, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, "Qul ya Muhammad, qul ya Nabi," katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul, "La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Ya, Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk isytiharkan kemanusiaannya. Dan dia bukanlah mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Sebab khasais, kita dah bincangkan khasais ilahiyah yang kita bincangkan pada awal perbahasan kita, sifat rububiyah, makna rububiyah, asma wa sifat uluhiyah dan sebagainya kan. Tak ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah contohnya dalam ayat Al-A'raf 188 ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kata, "La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Aku tak mampu untuk mendatangkan manfaat. Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri naf'an. Maknanya aku tak boleh jamin manfaat untuk diriku sendiri, untuk mendatangkan manfaat wala darran, ataupun menolak kemudaratan, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Maknanya kehendak Allah itu, masyiatullah, itu terpisah daripada pribadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara dirinya dengan diri Tuhan. Sebab ini cara kita nak rad orang yang kata wahdatul wujud, ataupun orang yang mengatakan dengan akidah kita kata al-hulul wal ittihad, ataupun golongan yang percaya dengan i'tiqad Nur Muhammad dan sebagainya, daripada dia akidah ataupun dia kepercayaan Neo-Platonism, Neo-Platonism, yang mereka mendakwa bahawasanya dengan daripada konsep yang mereka pegang insanul kamil, yang maksudnya kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insanul kamil itu
dia yang asalnya adalah tunjang asalnya adalah datang daripada akidah Neoplatonism, falsafah Platonism, yang mereka mendakwa bahawasanya dengan teori faid, maknanya limpahan Tuhan dan meresap masuk kepada Nabi Muhammad SAW dan seumpamanya. Maka ini menjawablah, maknanya kerana Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memiliki kemampuan yang ada pada Tuhan. Nampak? Maknanya ini untuk menjawab orang yang ghulu dalam menuhankan Nabi Muhammad SAW. Ada tak? Ada kan? Ada, bukan tak ada. Ada mereka yang mengharuskan untuk minta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Istighathah, isti'adzah, isti'anah, talabul madad, imtidad, minta pertolongan dan sebagainya kepada Nabi. Ini tak boleh lah. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri menafikan keupayaan. La amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sya Allah. Kecuali apa yang dikehendaki Allah. Tapi puak-puak ni pandai pusing. Dia kata tu illa ma sya Allah, dia kata. Tu masya Allah. Kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Dia kata boleh lah. Sebab Allah berkehendak Nabi Muhammad untuk apa? Untuk dengar doa-doa kita, untuk mustajabkan doa-doa kita. Dia pun pusing kat situ. Macam mana kita nak jawab? Maknanya jawapan kita adalah apa? Dengan dalil-dalil yang lain, ayat-ayat yang lain. Dan ayat ini sebenarnya menjawab sebenarnya. Ayat ini pun sebenarnya dah menjawab dah sebenarnya. Tak payah ambil ayat lain, ambil ayat ni pun dah jawab. Sebab apa? Sebab Nabi SAW istisna kat situ, istisna pengecualian di situ menunjukkan pengecualian yang terpisah. Maknanya dia bukan bersambung dengan Nabi SAW. Betul tak? Kehendak dekat situ, kehendak siapa? Kehendak Allah. Kalau kita kata apa yang Nabi Muhammad SAW mampu untuk memustajabkan doa misalnya, ataupun memberikan manfaat dan menolak mudarat secara mutlak seperti Tuhan, maknanya kita samakan kehendak Nabi SAW dengan kehendak Allah. Sedangkan dalam ayat zahir ayat, sebab tu penting kena beriman dengan zahir ayat. Asal maksud zahir ayat ni ayat macam itulah, tak ada apa bentuk penyembunyian, tak ada apa-apa bentuk dhamir, tak ada apa-apa bentuk penyembunyian. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Maknanya kehendak itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Muhammad. Tak boleh, tak boleh, kita tak boleh. Macam mana nak ruang nak takwil tu? Tapi ahlul bid'ah wal ahwa, dia pandai mentakwil dan dia pandai menipu orang yang tak faham ataupun orang yang tak reti. Kan? Sebab itu penting, maknanya sebab itu penting maknanya kita faham, maknanya mengaji tafsir, mengaji pada Al-Quran, maknanya tafsir itu lebih penting, penting pada zaman sekarang ni, sangat penting, sangat penting. Sebab golongan-golongan sesat ni mereka akan bawa ayat-ayat Quran dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kena ada asas, ada asas. Baik. Allah Taala berfirman, "Qul inni la amliku lakum darran wala rashada, qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada." Ini ayat yang berikutnya. Allah Taala berfirman, maksudnya katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat mahupun mendatangkan kebaikan kepada kalian. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperolehi tempat berlindung selain darinya. Ini juga adalah perintah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengisytiharkan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah wa Rasuluh, adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bukan sekutu bagi Allah, bukan Tuhan, bukan serpihan Tuhan, bukan bahagian Tuhan, bukan juga kita katakan sekutu bagi Tuhan, yang boleh merubah kita kata khasais, yakni ciri-ciri kemanusiaannya. Maknanya ini dalil yang berikutnya yang jelas kan dalam surah Al-Jin ayat 21 hingga 22. Itu kita kena faham. Maknanya bila kita sebut Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia biasa, maknanya bila kita kata dia Nabi itu manusia biasa, maknanya dia tidak ada ciri-ciri ketuhanan. Itu je. Faham kan? Dia tak ada ciri-ciri ketuhanan. Itu.
Baik, beliau adalah manusia biasa seperti kita. Kan saya sebutkan beliau adalah manusia biasa seperti kita. Fahuwa basyarun mithluna illa annahu yuha ilaih. Okey, beliau adalah manusia biasa seperti kita. Kalau berhenti kat sini masalah. Masalah. Kan? Itu jadi isu apa? Muhammad tu macam orang biasa saja, salah. Muhammad tu tak ada apa-apa keistimewaan, dia manusia biasa saja, salah. Sebab tu Syekh sambung. Hanya sahaja beliau mendapat wahyu. Kan? Illa annahu yuha ilai. Itu kenyataan yang kedua itulah membezakan antara Nabi Muhammad dengan kita semua. Nampak? Yang pertama, innahu basyarun mithluna. Fahuwa basyarun mithluna. Dia manusia macam kita. Okey, apa maksud manusia macam kita? Maknanya Nabi Muhammad SAW makan macam kita tak? Makan macam kita. Lapar macam kita. Tidur macam kita. Maknanya kemampuan yang Allah Ta'ala bagi. Maknanya ciri-ciri kemanusiaan tu ada. Manusiawi, kemanusiaan yang ada pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW makan. Nabi Muhammad SAW tidur. Nabi Muhammad SAW ada bayang-bayang tak? Ini point dia. Ada bayang-bayang tak? Nak kata ada ke tak? Kita ada bayang-bayang tak? Ada bayang-bayang. Nabi Muhammad ada bayang-bayang? Ada. Ke ada khilaf? Ke ada khilaf? Ada yang kata tak ada bayang-bayang. Macam mana tu? Balik pada asal. Asalnya manusia. Asalnya Nabi Muhammad SAW basyarun mithluna. Jadi ada bayang-bayang tak? Ada bayang-bayang lah. Kan? Ada bayang-bayang. Kan? Ada bayang-bayang. Tapi ada riwayat, ada orang kata gini. Okey, tu kita letak tepi dulu. Yang tu letak tepi dulu. Tapi kita pegang hak asal. Kan? Okey, Nabi SAW menikah tak? Menikah lah. Semua sepakat menikah. Nabi SAW tercedera tak dalam peperangan? Dalam perang Uhud, patah gigi kan? Patah gigi. Okey, maknanya itu menunjukkan sifat basyariyah, kemanusiaan. Nampak? Baik. Nabi SAW sedih tak? Sedih. Nabi SAW gembira tak? Bergembira. Nabi SAW ketawa. Kan? Maknanya menunjukkan dia, maknanya ada sifat-sifat basyariyah manusia yang berkongsi dengan manusia yang lain. Cuma yang membezakan Nabi dengan manusia lain apa? Illa annahu yuha ilaih. Kecuali dia diwahyukan kepadanya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian. So Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita SAW, Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Nampak? Ni dalil dia. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah apa? Seorang manusia seperti kalian. Mithlukum. Apa maksud seperti kalian? Maknanya ciri-ciri manusiawi itu ada pada aku dan ada pada kamu. Apa lagi contoh ciri-ciri manusiawi yang berkongsi antara kita dengan Nabi Muhammad SAW? Apa lagi? Kita akan mati tak? Nabi Muhammad SAW mati tak? Mati. Simple. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Nampak? Itu mati ni, mati maknanya meninggal dunia, mati ciri-ciri kemanusiaan, basyariyah. Kalau ada mana-mana orang, mana-mana individu, mana-mana kumpulan mendakwa Nabi Muhammad SAW tidak mati, kekal selama-lamanya, maknanya dia telah mengeluarkan Nabi Muhammad SAW daripada ciri-ciri basyariyah, kemanusiaan. Dan dia telah menolak ayat ni. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ana basyarum mithlukum. Ada satu cerita dongeng ni. Ada Muhammad ni lah, Muhammad ni dia duk cerita dongeng, dia kata kenapa Nabi Khadir ni masih hidup, dia kata. Sebab dia kata Khadir ni satu hari dia pergi jalan-jalan, dia jumpa ada air kehidupan. Dia minum, dia dapat minum. Dia minum air kehidupan tu, dia pun tak mati, hidup. Cerita. Orang duk sebab.
Tak viral lagi kot. Baru ke tak tahu lah. Tapi ada orang share kat sana. Nak gelak habis. Tak larat nak gelak. Kita baca tu, kita tengok kan. Allahu Akbar. Tapi orang yang sama je. Kan? Orang yang sama tu lah. Orang yang sama tu. Hamba nukil je kan. Susah. Susah berat qila nuqila an haka. Jadi susahlah. Kita pun susah nak jawab tu. Bila kita nukil kan habis. Ya, itu dalil paling kuat sekali ya. Susah nak jawab tu paling kuat sekali ya. Kan. Wallahu musta'an. Tapi itulah kita kesian lah. Maknanya bercanggah terus dengan ayat ni. Kan? Bercanggah. Allah Ta'ala kata, Qul ya Muhammad innama ana basyarum mithlukum. Maknanya, katakan wahai Muhammad, aku hanya seperti manusia seperti kamu. Mithlukum maknanya apa persamaan yang ada antara Nabi Muhammad SAW dengan kita semua? Ciri-ciri kemanusiaan. Sifat manusiawi itu. Kan? Yang menunjukkan dia adalah manusia. Sebab hikmah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rasul atau utuskan rasul daripada kalangan manusia, antaranya adalah untuk apa? Sebagai satu bentuk contoh teladan. Bayangkan kalau Allah turunkan rasul ataupun utuskan rasul di kalangan malaikat. Tak jadi kerja kita. Kan? Macam mana kita nak contohi? Nak dia makan pun tak. Minum tak, menikah tak. Macam mana kita nak contohi? Habis lah. Rosak lah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim, Maha bijaksana, dengan kebijaksanaannya Allah Taala turunkan seorang rasul, utuskan seorang rasul di kalangan manusia. Kan? Manusia yang berjalan yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar-pasar, maknanya ada sifat manusiawi. Kan? Sifat manusiawi, kemanusiaan. Baik. Jadi mengarutlah kalau minum air tu kekal sama lama je apa semua kan. Ini kita kata melampau lah. Maknanya itu jelas berlawanan dengan asas yang ada dalam surah Fussilat ayat 6. Jadi Nabi Muhammad SAW, antaranya Nabi Muhammad Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika selepas kewafatan Nabi SAW, yang meneguhkan orang-orang Islam semua. Bahkan ijma' lah. Maknanya Nabi SAW wafat. Apa dalilnya? Dalilnya Quran, Sunnah dan ijma'. Siapa yang kata Nabi SAW masih hidup, kafir. Pasal dia tolak nas Quran. Dia tolak Quran. Dia tolak Sunnah dan dia tolak ijma'. Kan? Maknanya kalau ada orang kata Nabi Muhammad masih hidup, secara umum dia kata masih hidup, bahaya. Kalau dia, tapi golongan ahli batil ni depa ada syubhat. Tu kata syubhat ni dia bawa kebatilan. Dia kata memang Nabi Muhammad mati dekat dunia tapi hidup di alam barzakh. Kan? Dia kata hayatun barzakhiyah. Ya, kita kata hayatun barzakhiyah, hidup di alam barzakh. Tetapi adakah hidup di alam barzakh tu sama macam hidup di alam dunia ni? Kat situ dia pemutus dia. Memang kita tak nafikan Nabi SAW hidup di alam barzakh, hidup di kubur Nabi SAW, alam barzakh. Tapi adakah hidup di alam barzakh itu sama seperti hidup di dunia? Sudah tentulah tak sama. Nama pun barzakh. Barzakh ni maknanya memisahkan. Dia pemisah antara dunia dengan barzakh, maknanya apa, dia dalam kubur. Jadi habis ya. Maknanya sekarang ni kita nak pegang mana? Pegang Quran lah. Pegang hadis dan pegang ijma'. Maknanya Nabi Muhammad SAW sudah wafat, sudah mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Basyarum mithlukum maknanya aku sama seperti kamu manusia, aku akan mati juga. Bahaya tu kalau kita kata Nabi Muhammad masih hidup, buat pula pok-pok tu kata ada Nabi Muhammad minum apa, air kehidupan tu, habis. Dah jadi macam cerita kartun pula. Cerita ni. Cerita apa lah? Macam dulu apa?
Itu Dragon Ball kan, yang makan biji apa, makan kacang tu. Yang dia boleh kuat. Dia jadi kuat balik kan. Recover balik. Itu cerita kartun. Kan? Jadi agama ni kalau tak ada disiplin, bahas tu kalau kita main hentam saja, main nukil-nukil itu saja, ataupun cerita-cerita, jadi karut-marut lah, jadi mengarut kita kata. Allah musta'an. Baik. Kata kat sini lagi, siapa yang mengatakan bahawa Rasulullah, tengok Syekh terus bawa. Syekh kata, wa man qala innama ومن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول صلى الله عليه وسلم ليس له ذل أو أن نوره يطفئ ذله إذا مشي في الشمس فكله كذب باطل ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنت أمد رجلي بين يديه وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم له نور لم تتعذر أو لم تعتذر رضي الله عنها ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنيا والعياذ بالله. Cantik perkataan Syekh di sini. Syekh kata, siapa yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punyai bayang-bayang atau bayangan, atau cahayanya menghapuskan bayangannya ketika berjalan di bawah terik matahari, maka semua itu dusta. Kadzibun, batilun, batil. Kerana itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku menjulurkan kedua kakiku di hadapan beliau. Lalu dia beralasan bahawa di dalam rumah tidak ada lampunya. Ini hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Andaikan Nabi SAW memiliki cahaya yang maknanya cahaya yang kita kata cahaya yang hissi, physically cahaya, tentulah Aisyah tidak perlu mengemukakan alasan seperti itu. Tetapi apa boleh buat, kata Syekh, itulah yang dinamakan sifat ghulu, berlebihan, melampau, yang merosakkan agama dan dunia. Wal-iyadhu billah. Ini buat macam mana? Tak faham. Dalam hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha cerita dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Aisyah kata apa? Kuntu amuddu rijli baina yadayhi. Jadi Nabi Aisyah ni dalam hujrah, dalam bilik dia, rumah Aisyah dengan Nabi SAW tak besar pun, kecil je. Jadi satu malam Aisyah radhiyallahu anha lunjurkan kaki dia dan terkena Nabi SAW. Dan Aisyah minta maaf. Aisyah minta alasan atau minta keuzuran, maknanya minta maaf, maknanya terkena Nabi SAW. Wa ta'dhadhiru bi anna al-buyut laysa fiha masabih. Aisyah minta keuzuran kerana tak nampak kan. Kerana apa? Kerana memang tak ada lampu. Gelap. Logiknya dekat sini, kalaulah Nabi SAW itu cahaya, sudah tentu Aisyah nampak je. Tak gelap Dah kalau kata Nabi SAW tu mengeluarkan cahaya, wajah Nabi itu bercahaya, kan? Maknanya ada cahaya. Jadi tak perlu lampu Jadi buat apa Aisyah minta maaf ataupun minta keuzuran kat Nabi SAW sebab lunjur kaki tu terkena Nabi. Kan? Itu logik dalam hadis. Logik dalam hadis. Menunjukkan Nabi SAW manusia biasa. Dan yang dimaksudkan dengan cahaya kenabian itu adalah cahaya, kita kata, maknawi. Cahaya maknawi. Dan perumpamaan ulama yang buatkan perumpamaan macam apa? Macam ulama-ulama yang karang manzumah ataupun karang kasidah yang memuji Nabi SAW. Contoh macam Al-Imam At-Tibrizi, contohnya disebut Muhammadin wajhil qamar, kan? Ataupun ulama-ulama lain yang umpamakan Nabi SAW. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, sahabat bila sifatkan wajah Nabi SAW ni lebih indah daripada bulan purnama dan sebagainya, kan? Wajah Nabi ni bercahaya dan sebagainya. Itu maksudnya maknawi, bukan maksud bercahaya. Cahaya maknanya memang betul-betul cahaya. Kalau tak, Aisyah tak minta lah maaf kat Nabi pasal dia terlunjuk terkena Nabi. Mestilah dia nampak, kan? Kalau Nabi tu memang cahaya, tak perlu lampu kan? Maknanya kat situ logiknya.
Kan? Dan banyak lagi hadis-hadis yang kita boleh isbatkan tentang bahawasanya pada Nabi SAW tu bukanlah yang dimaksudkan cahaya itu adalah cahaya hissi, cahaya kita kata yang physically, cahaya yang macam kita nak tengok sekarang ni. Maknanya kalau Nabi SAW berada dalam kegelapan malam, gelap juga. Akan gelap, maknanya tak nampak lah, gelap. Melainkan ada lampu ataupun ada cahaya yang menyinari. Kan? Tapi jadi kena hati-hatilah sebab bila dah kata Syekh Al-Utsaimin, tapi nak buat macam ni susah pasal orang dah hulu. Bila dah hulu tu, macam mana nak apa boleh buat kata Syekh. Tetapi apa boleh buat, itulah yang dinamakan sifat hulu, berlebihan, yang merosakkan agama dan dunia. Dah bila hulu dah melampau, bila dia dah tak tengok dah ayat Quran, dah tak tengok dah hadis, yang dia tengok apa? Oh, dia kata tu pasal ulama tu kata Nabi bercahaya. Ulama tu kata wajah Nabi bercahaya. Itu maksud dia. Dia maknanya dia dah ambil benda yang mutasyabihat, benda yang samar, benda yang ragu-ragu, benda yang sama, lalu dia meninggalkan muhkamat. Dia meninggalkan Quran, dia meninggalkan hadis yang jelas. Itu contoh juga tu. Yang dalam surah Ali Imran ayat apa, ayat 7. Kan? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Memang ayat tu khusus pada ayat-ayat Quran. Tetapi dalam agama secara khusus, secara umumnya, boleh tak berlaku orang yang ambil benda-benda yang sama dan dia meninggalkan benda yang jelas, menyebabkan dia sesat, dia nak menyeleweng dan sebagainya, dia ambil benda yang sama. Benda yang sama contohnya macam tadi, cerita-cerita yang tak ada sandaran, cerita yang tak ada asal usulnya, tak ada sanadnya, tak ada kesahihannya, tak ada asalnya dalam agama, lalu dia jadikan benda tu asas. Siapa cakap? Ustaz tu cakap. Ustaz tu cakap Nabi Muhammad tak ada cahaya, tak ada bayang-bayang. Rambut dia tak ada bayang-bayang dulu kan, yang viral dulu, suluh rambut Nabi tu tak ada bayang-bayang. Tu cerita karut lah, maknanya tak ada sandaran. Cerita saja. Cerita. Jadi itu termasuk mutasyabihat. Secara umum ni dia mutasyabihat, benda yang sama. Sama juga macam kita, Quran dah jelas kot. Quran muhkam, Quran dah jelas. Nabi Muhammad SAW, Allah kata dia manusia. Innama ana basyarum mithlukum, dia manusia. Tapi kalau kita degil juga, orang Kedah kata ketegang juga nak kata Nabi Muhammad ni special. Special tu maknanya dia tak mau kata Nabi Muhammad tu manusia. Dia nak kata Nabi Muhammad ni cahaya dan sebagainya. Ketegang kita kata. Macam Syekh katalah, hulu nak buat macam mana? Susah. Kan, ketegang. Tu bahasa kita kan, bahasa Syekh kata walakin al-ghulu, walakinnahu al-ghulu alladhi afsada ad-din wad-dunya wal iyad billah. Lepas tu Syekh minta lindung. Kita pun kena minta lindung, wal iyad billah. Kalau kena ghulu ni bahaya. Nabi SAW memberi amaran kepada orang yang ghulu, melampau dalam agama. Iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Waspadalah kamu daripada sikap melampau dalam agama. Termasuk dalam melampau dalam agama ni apa? Kita melampaui ayat Quran dan hadis yang menceritakan tentang sifat Nabi Muhammad. Sifat Quran dan hadis, Quran dan sunnah datang menjelaskan tentang sifat kemanusiaan Nabi. Nabi itu basyarum misluna, manusia seperti kita. Yang membezakan dia dengan kita hanyalah dia diwahyukan. Dan itulah maksud wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ubudiyah wa risalah. Yang membezakan dia dengan kita, ubudiyah sama. Makhluk wajib beribadah kepada Allah, ditaklifkan. Cuma tahap perhambaan Nabi itu lebih tinggilah. Dan membezakan kita dengan Nabi SAW adalah risalah. Nabi diutuskan, diwahyukan. Kita tak diwahyukan, kita tak diutuskan. Nampak? Kan? Tetapi bila kita melampaui batas, ghulu ni maknanya mujawazatul had. Kita dah bincang sebelum ni, maknanya melampaui batasan. Quran dah bagi dah batasan dia. Batasan dia ini ayat dalam surah Fussilat ayat 6. Tu batasan dia. Batasannya lagi ayat dalam surah Al-A'raf ayat 188, tu batasannya lagi. Ayat dalam surah Al-Jin ayat 21-22, itu batasan dia. Maknanya Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad tidak ada khasais ilahiyah, tidak ada ciri-ciri ketuhanan. Dan Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang membezakan dia dengan kita hanyalah risalah. Dia diutuskan, dia diwahyukan. Kalau kita lampaui batasan tersebut, maknanya kita dah ghulu. Itu maksud Syekh. Baik. Kemudian Syekh bagi contoh
Termasuk sikap dan pandangan ghulu, berlebihan, melampaui batas terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Al-Busiri. Al-Busiri fil burdatil masyhurah, dalam qasidah burdahnya yang masyhur itu. Dalam qasidah burdah ni dia kata, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami in lam takun akhidhan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Disebut, wahai makhluk yang paling mulia, tiada bagiku siapa pun untuk berlindung selain hanya kepadamu. Tak kala musibah besar datang menimpa, jika engkau tidak meraih tanganku pada hari kiamat sebagai kurniamu, maka ucapkanlah, oh kakiku tergelincir. Di antara kemurahanmu adalah dunia dan madunya akhirat, dan di antara ilmumu adalah lauh dan pena. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Maknanya dia, Al-Busiri menyamakan ilmu Nabi SAW sama seperti ilmu Allah. Ilmu lauh, yakni lauh mahfuz, wal qalam, yakni qalam yang mencatat segala ketetapan takdir. Ghulu lah. Kan? Melampau kat sini. Baik, qala Ibn Rajab wa ghairuhu innahu lam yatrukillah syai'an ma damatid dunya wal akhirah min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibn Rajab dan selainnya berkata, ada tak ulama yang bantah Al-Busiri ni? Ramai. Antaranya Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan ramai lagi, bukan beliau seorang saja, ramai lagi. Al-Busiri tidak menyisakan apa pun untuk Allah selama dunia dan akhirat adalah bahagian dari kemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak ada saki baki bagi Allah dah. Semuanya milik Rasulullah. Maknanya Rasulullah tu apa dia? Tuhan tu. Memiliki, kita kata apa? Ilmu lauh dan pena. Lauh mahfuz dan pena. Dan dimintakan perlindungan tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyad billah. Baik, kata Syekh lagi di sini. Wa nashhadu anna man yaqulu hadha ma syahida anna Muhammadan abdullah bal syahida anna Muhammadan fawqallah, kata Syekh. Kami bersaksi bahawa siapa sahaja yang mengucapkan kata-kata seperti ini, yakni macam yang Al-Busiri sebut dalam qasidah burdah tadi, bererti dia tidak bersaksi bahawa Muhammad hamba Allah, tetapi dia bersaksi bahawa Muhammad berada di atas Allah. Fawqallah maknanya Muhammad itu lebih tinggi kedudukannya daripada Allah. Nampak? Bagaimana boleh bersikap dan dengan pandangan berlebihan menyeret mereka? Bagaimana boleh sikap dan pandangan berlebihan menyeret mereka sampai pada batas seperti ini? Saya datangkan persoalan. Kan? Kaifa yasilu bihimul ghulu ila hadzal had? Jadi macam mana mereka ni boleh sampai tahap ni? Batasan. Sampai melampaui batas. Kan? Tak ada dah tu. Kita tak boleh nak takwil lah tu. Kalau kita baca dalam bahasa Arab pun memang tak boleh nak takwil lah. Tak boleh dah nak sangka baik pun tak boleh. Memang orang yang baca akan faham macam tu. Kan? Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami in lam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Memang tak tahu, tak boleh dah nak sangka baik dah. Tak boleh. Kata nak kena takwil lagi, tak. Dia bukan Quran. Dia adalah perkataan ulama, perkataan manusia. Kan? Baik. Jadi kalau sampai dekat orang yang macam mutakhirin yang kita sebut contoh sebelum ni, habis. Tak boleh kritik ni perkataan orang. Mungkin ulama tu ada dalil. Habis. Habis, kita kata habis. Naya. Betul tak? Yang kita sebut sebelum ni kan? Kalau datang orang macam ni, habis lah. Kita, siapa ni? Siapa engkau? Al-Busiri ni ulama. Al-Busiri sekian. Takkanlah Al-Busiri tak tahu? Bahaya tu. Dia akan datang apa? Dia akan kata, takkanlah dia nak kata macam tu. Gini. Akan datang takwil pula. Ni bahaya. Sebenarnya dah banyak dah berlaku macam tu. Dia kata takkanlah ulama tu nak maksudkan dengan macam tu. Takkanlah gini, takkanlah dia tak tahu. Mungkin dia ada dalil yang kita tak tahu. Habis lah. Jenuh lah. Padahal kita pun bawa ulama yang kritik juga. Bukan kita sendiri yang kritik. Kan?
Contohnya macam Syekh Al-Uthaymin. Kemudian Syekh Al-Uthaymin nukilkan dari Ibn Rajab. Dan ramai lagi sebenarnya. Baik. Jadi bagaimana mereka boleh sikap mereka dan pandangan ini boleh mengheret mereka sampai pada batasan seperti ini. Sikap dan pandangan berlebihan seperti ini mengalahkan sikap dan pandangan kaum Nasrani yang mengatakan bahawa Al-Masih anak Allah dan Allah adalah yang ketiga di antara tiga Tuhan. Maknanya ini lebih lagi daripada maknanya ini kata Syekh dekat sini, wa hadzal ghulu fawqa ghuluwin nasara alladhina qalu innal masih ibnullah. Maknanya memang kalau kita perhati betul-betul, sikap ghulu kat sini melampaui sikap yang ada pada sikap ghulu yang ada pada orang Nasrani, Kristian, yang mereka mengatakan innal masih ibnullah, Nabi Isa itu adalah anak Allah. Innallaha thalithu thalathah, Allah itu adalah tiga oknum. Waqa salah satu daripada tiga oknum, anak bapa, Ruhul Qudus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara al-masih. Yang ni tak ada apa dalam terjemahan. Tak ada dalam terjemahan. Syekh bawakan perkataan hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara al-masih. Jangan kalian melampau-lampau dalam pujian sebagaimana orang Nasrani, orang Kristian melampau-lampau pujiannya terhadap Al-Masih, terhadap Nabi Isa. Sebenarnya tu ada hadis tu. Syekh Uthaymin bawa hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Hum qalu fawqa dhalika. Mereka, yakni orang-orang yang inilah maknanya ghulu dari kalangan orang Islam ni, macam orang yang masih mempertahankan qasidah burdah Al-Busiri ini. Mereka bahkan Al-Busiri dan siapa pun yang sefaham dengannya mengatakan lebih dari itu. Maknanya lebih daripada orang Nasrani. Mereka berkata sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu wa ana ma'a abdi idza zakarani. Siapa yang menyebutku di tengah-tengah satu kelompok, maka aku menyebutnya di tengah-tengah satu kelompok yang lebih baik darinya. Aku bersama hamba-Ku ketika ia menyebutku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita ketika kita menyebutnya. Ni siapa yang kata ni? Ghulatus sufiyah, pelampau-pelampau sufi. Yang macam Al-Busiri dan sebagainya, maknanya orang yang mempertahankan perkataan yang ada pada qasidah burdah ni. Jadi mereka takwilkan hadis. Mereka bawakan hadis qudsi. Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khair minhu wa ana ma'a 'abdi idza zakarani. Hadis ni hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis Abu Hurairah. Jadi mereka mentakwilkan hadis ni, mereka kata war rasulu ma'ana idza zakarnah. Rasul, Nabi bersama kita kalau kita sebut dia. Walihadha, dan sebab itulah tidak hairan jika kaum yang memiliki sikap dan pandangan berlebihan terkait Rasulullah SAW ini memiliki acara malam maulid, di mana ketika pemimpin acara menyebut kata Al-Mustafa, mereka berdiri serentak. Mereka berdiri. Kata sini, walihadha lailatul maulid idza tala at-tali al-mukharrif kalimat al-Mustafa qamu jami'an qiyam rajulin wahid. Maknanya bila dalam majlis maulid mereka itu, mereka akan sebut Mustafa, mereka akan sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qamu jami'an, mereka akan bangkit. Qiyam, bangkit, berdiri secara serentak. Mereka berkata, apa alasan mereka? Apa dalil mereka? Dalilnya apa? Yaqulun li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadara majlisana bi nafsihi faqumna ijlalan lahu. Mereka mengatakan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri majlis kami sehingga kami berdiri untuk memuliakan baginda. Itu dalil dia. Itu dalil berdiri kat maulid tu. Baru jumpa dekat kalam Syekh Al-Uthaymin. Jadi Syekh Al-Uthaymin rahimahullah, beliau hidup kita kata bukanlah jauh pada zaman kita. Dan ketika itu memang dah tersebar pun.
Isu kita kata majlis maulid ni kan yang berdiri waktu sebut nama Nabi SAW tu, ataupun dalam Marhaban Barzanji tu, dia ada satu part tu memang dia khususkan zikir ataupun khususkan bacaan untuk ketika berdiri tu. Selawat ketika berdiri tu memang ada khusus. Bukan fitnah, memang betul. Memang i'tiqad dia pun memang Nabi SAW datang. Bukan tipu-tipu lah, memang betul. Kitab-kitab dia orang pun ada isbatkan benda tu. Sebab itulah dia orang buat satu part. Kalau Marhaban pada Zanji tu dia ada dah dibagikan, dia ada tiga, dia macam kompartmen dia bahagikan tiga. Salah satunya yang kemuncak dia tu ada bacaan yang khusus ketika nak sambut Nabi datang. Faham tak? Dia akan baca selawat, dia ada selawat yang khusus untuk bacaan ketika Nabi SAW datang. Memang dia orang i'tiqad majlis maulid itu dihadiri oleh Nabi SAW. Dalilnya mereka gunakan dalil hadis. Idza zakarani abdi, man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairu minhu wa ana ma'a abdi idza zakarani. Padahal hadis tu Allah kata dia. Allah, Tuhan, bukan Nabi Muhammad. Kalau kita ingat Allah, Allah bersama kita. Bersama kita maknanya Allah sentiasa ingat kita, Allah Ta'ala sentiasa tolong kita, Allah sentiasa lindungi kita kalau kita sentiasa ingat. Fazkuruni azkurkum. Kan? Memanglah Allah Ta'ala bersama kita kalau kita ingat dia. Kan? Tetapi mereka jauh tu, mereka jadikan hadis qudsi itu, mereka katakan war rasulu ma'ana idza dzakarna. Nabi akan bersama kita, Rasul bersama kita kalau kita sebut dia. Maknanya sebut, baca maulid, baca selawat dan sebagainya, Nabi akan datang, hadir. Itu yang jadi cerita kursi kosong tu. Bukan fitnah tu, betul. Kan seorang tokoh ni, dia dulu dia pernah keluar statement. Dia tegur kan pengikut-pengikut dia, kata benda tu kita percaya, tapi nak elak daripada fitnah, dia kata tak payah buat lah. Nak elak daripada fitnah je, takut itu. Maksudnya ada lah benda tu, asal memang ada. Memang dia orang i'tiqad Nabi akan hadir dalam majlis maulid bersama kita. Jadi kan, dan benda tu pun memang tersebar kan. Kalau tengok yang video-video yang disebar kan, memang dah tersebar. Bukan fitnah, memang ada. Kalau tak ada benda tu, tak disebutlah oleh ulama', tak diingatkanlah oleh ulama'. Kita bukanlah nak buat fitnah kan, memang benda tu memang ada. Bahkan kalau tengok dalam kitab-kitab yang kemudian mutaakhirin, ulama-ulama sufi yang kemudian, memang banyak bercambah. Kita boleh download, kita boleh tengok memang ada benda tu. Memang dia orang i'tiqad Nabi SAW hadir dalam majlis maulid, bukan fitnah. Kan? Baik, kata Syekh lagi, para sahabat tentulah lebih memuliakan Rasulullah SAW dibandingkan mereka dan juga kita. Namun demikian, ketika Rasulullah SAW datang menghampiri mereka saat beliau masih hidup dan berbicara kepada mereka, mereka tidak berdiri. Kenapa tuh pula kat situ? Kata sini, kita rujuk yang asal. Was-sahabatu radhiyallahu anhum asyaddu ijlalan minhum wa minna. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih mengagungkan, lebih menghormati Nabi SAW berbanding kita. Berbanding mereka dan berbanding kita. Wa ma'a dhalika idza dakhala alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun yukallimuhum la yaqumun. Dalam keadaan Nabi SAW masih hidup, Nabi datang masuk bertemu dengan para sahabat. Wa huwa hayyun, dalam keadaan Nabi masih hidup, yukallimuhum, Nabi bercakap-cakap dengan mereka, la yaqumun, para sahabat tak pernah berdiri. Wa haula yaqumun idza takhayyalu aw ja'ahum syabahun in kanu yushahiduna syai'an. Mereka itu pula, yang puak-puak sufi ini, mereka berdiri tak kala mengkhayalkan, membayangkan, atau ketika datang kepada mereka satu sosok, perhatikanlah bagaimana akal mereka itu boleh menyeret mereka sampai seperti itu. Wa haula, kata Syekh di sini, dia kata sini, takhayyalu idza ja'ahum syabahun in kanu yushahiduna syai'an fanzur kaifa balagat bihim uquluhum ila hadzal hal. Jadi Syekh suruh kita ambil iktibar. Tengok puak-puak ni, macam mana depa? Depa bukan Nabi datang pun khayal je, khayalan. Ataupun dia macam ni lah.
Sama ada dua saja kemungkinan. Pertama, kan ada kan dia orang dakwah, dia kata memang Nabi datang. Memang Nabi datang, dia berkata. Baik, kita persoalkan, macam mana dia tahu itu Nabi? Macam mana dia boleh dakwa itu Nabi? Siapa boleh membuktikan itu Nabi? Kan? Siapa yang boleh membuktikan dia Nabi? Jadi kita jawab mereka dengan kaedah yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bawakan ketika mendengar seorang lelaki mimpi jumpa Nabi. Ibnu Abbas tanya, kamu pernah tengok Nabi? Sifatkan. So macam tu juga kita. Okey, betul kan Nabi? Sifatkan. Okay, itu pertama. Yang kedua, kalaulah kata dia Nabi, kenapa Nabi datang dekat majlis tu sahaja? Kenapa Nabi tak datang dekat majlis-majlis lain? Ataupun majlis-majlis yang datang kat sini ke, Baitul Salam ke? Kenapa kena datang kat situ saja? Kenapa kena datang kat mereka? Boleh jawab? Dia tak boleh jawab tak? Dia kata sebab kami ni ada cucu Nabi. Oh, pula dah. Cucu Nabi, dia kata kan. Cicit Nabi. Keturunan Nabi. Baik. Bukankah keturunan Nabi ada ramai lagi? Saya tak boleh jawab kan? Baik. Itu yang pertama. Maknanya, yang pertama. Yang kedua, kita katakan, macam mana Nabi SAW boleh datang, sedangkan Nabi SAW sudah wafat. Dan kita kembali kepada asal. Asal Quran sebut apa? Innaka mayitun wa innahum mayitun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan ijma'. Bukan kata ayat Quran dan hadis saja, bahkan ijma'. Maknanya semua ulama', semua para sahabat faham Nabi SAW sudah wafat. Dan orang yang wafat tidak boleh datang semula ke bumi, ke dunia. Orang yang meninggal dunia tak boleh datang ke dunia. Baik, mereka kata mereka nampak Nabi hadir, yaqadhah. Sedangkan yang dibahaskan oleh Nabi, dibahaskan oleh para ulama, kebarangkalian untuk seseorang bertemu dengan Nabi itu dalam mimpi. Mimpi ni dia alam lain. Mimpi ni dalam tidur. Sebab tu hukum dalam mimpi berbeza. Sebab tu ulama takwil ni ulama takbir mimpi. Di kalangan ahli sunnah ramai ulama-ulama yang, bahkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari ada kitab takbir mimpi. Imam Ibn Qutaibah, Ad-Dainuri Ibn Qutaibah ada kitab Ta'birur Ru'ah. Kemudian ulama-ulama ahli sunnah, Imam Al-Baghawi dalam Syarhi Sunnah ada satu bab khusus dia bincangkan kitab tentang kitab takbir mimpi. Jadi sebenarnya takbir mimpi ni ilmu sunnah. Takbir mimpi ni ilmu sunnah. Dia bukan ilmu bid'ah. Ilmu sunnah. Maknanya kerana asalnya datang dari sunnah. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang mimpi mereka dan Nabi takwilkan. Dan sahabat pun takbirkan mimpi sesama mereka. Maknanya dia satu ilmu. Kan? Jadi ulama yang takbir mimpi, alim dalam takbir mimpi, sepakat. Bahkan benda ni ijma'. Hukum dalam mimpi tak sama dengan hukum di alam nyata. Sebab tu bila nak takbir mimpi, dia akan jadi kontradik. Dia takkan menepati. Apa contoh orang yang nampak something dalam mimpi, hukum dia takkan sama dengan apa yang dia nampak di alam nyata. Sebab tu takbir mimpi, contoh kan, Imam Al-Baghawi dalam Syarhi Sunnah dia bawakan satu contoh takbir mimpi. Contohnya mimpi orang yang melihat dalam mimpinya berlaku peperangan. Seorang individu dia mimpi, dalam mimpi dia melihat berlaku peperangan. Takwil dia, adakah perang? Takbir mimpi itu adakah perang? Tidak. Takbir mimpi adalah ta'un. Penyakit ta'un. Wabak. Nampak dia berbeza. Apa yang hukum dalam mimpi dengan nyata tak sama. Sebab itu datangnya ilmu takbir mimpi ni dia berbeza. Maknanya dia tak boleh, dia tak akan jadi, bila dalam mimpi tu nampak something memang confirm dia akan berlaku juga 100%. Sama macam apa yang ada dalam mimpi. Dia tak akan berlaku. Contoh, mimpi Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim dalam mimpi, dia tengok dia sembelih. Sembelih apa? Sembelih anak dia, betul tak? Di alam nyata, lepas Nabi Ibrahim nak laksanakan perintah Allah tu, adakah Nabi Ibrahim sembelih anak dia? Tak sembelih, Allah gantikan dengan kibas. Berlaku tak? Berlaku tak macam dalam mimpi? Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail ke? Matilah kawan tu, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sembelih kibas. Nampak tak? Contoh. Jadi tak sama. Baik, jadi hukum apa yang mereka dakwa, sekarang mereka cuba nak mainkan isu mimpi. Sekarang dia orang bagi keliru dekat orang sebab dia orang bawa hukum dalam mimpi. So dia orang bawa kan dalil-dalil yang kata siapa yang tengok aku dalam mimpi, Nabi kata kan, Nabi SAW kata man ra'ani fil manam fa innahu ra'ani fa inna syaitan la yatamathalu bi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat aku dalam mimpi sesungguhnya dia betul-betul melihat aku, kerana syaitan tidak boleh menyerupai aku. Dia orang pun bawa lah hadis ni, dia orang kata tengok, Nabi kata siapa yang nampak mimpi tak boleh, memang betul. Masalahnya depa bukan kata dalam mimpi, depa kata yaqazatan. Depa nampak Nabi dalam majlis maulid secara sedar. Maknanya betul-betul depa kata Nabi datang. Jadi mana satu nak pakai? Kita tanya dia balik, dia tengah tidur ke tengah jaga waktu tu? Kalau dia tengah tidur, melampau bagi dia sedar kan. Tapi dia tak kata dia tidur, dia kata dia sedar, dia kata Nabi datang, hadir. Okey, itu dua kebarangkalian yang pertama. Satu lagi kebarangkalian. Okey, dua ni maknanya jelaslah, dua-dua tu tak dia pakai. Maknanya dua-dua tu tak akan membenarkan apa yang mereka dakwakan. Maknanya Nabi ke tak? Kan? Dia orang tak boleh buktikan. Dia orang tak boleh buktikan dari sudut betul tak Nabi. Dia orang tak boleh buktikan sifat dia dan sebagainya, dia orang tak boleh bukti. Pasal apa? Pasal kita semua tak pernah tengok Nabi. Yang pernah tengok Nabi SAW sahabat. Nampak? Okey. Jadi kebarangkalian untuk dia tengok tu yang tinggi adalah bukan Nabi. Jadi yang jawapan dua yang pertama tu maknanya kita kata bukan Nabi lah. Tapi kamu kata Nabi, kamu sangka Nabi. Sebab tu saya kata depa khayal. Depa hanya bayangkan. Depa hanya bayangkan. Kebarangkalian yang ketiga, kita boleh katakan, yang ni yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi rahimahullah dalam salah satu risalahnya. Dia kata kebarangkalian apa yang berlaku, benda pelik ni, apa yang mereka tengok, mereka kata kami nampak betul. Dia bukanlah apa yang mereka sangkakan. Maknanya apa yang mereka nampak itu adalah, boleh jadi dia adalah syaitan, jin, syaitan yang nak menyesatkan mereka. Itu je. Tiga kebarangkalian tu. Tiga. Maknanya pertama, kalau dia kata Nabi, kena buktikan. Yang mana maksud dari sudut betul ke sifat Nabi, siapa yang pernah tengok? Macam siapa? Nabi. Kena buktikan. Dia orang tak boleh buktikan. Yang kata Nabi lah, Nabi. Sekali Nabi dia kata macam Habib sekian. Mana betul? Kan? Tak boleh kita nak tetapkan macam tu. Dia kata Nabi macam ni sekian dia. Tak boleh siapa nak dakwa boleh. Benda tu betul. Pasal semua kita tak pernah tengok Nabi. Dan benda tu pun hukum dalam mimpi. Nampak? Dia orang takhlid, dia orang bercampur aduk. Hukum dalam mimpi lain. Dan Nabi takkan datang dalam secara sedar. Takkan datang. Sebab kalau Nabi SAW akan datang, Nabi akan datang dalam peperangan-peperangan yang sahabat join lepas Nabi wafat. Betul tak? Sudah tentulah Nabi akan join juga. Sudah tentulah bila ada berlaku perbezaan pendapat di kalangan para sahabat, mereka akan merujuk, akan pergi dekat kubur Nabi ke Aisyah. Tempat tidur Aisyah dengan kubur Nabi itu hanya terpisah dengan sitar, dengan lansir saja. Sudah tentulah akan ada riwayat yang sebut Aisyah akan jumpa dengan Nabi, buka lansir ke akan jumpa Nabi. Tak berlaku. Tak ada riwayat yang sebut. Tak ada satu pun riwayat yang sebut kata Nabi SAW datang semula. Ini kita kata memang jelas perkara yang batil. Yang ketiga, kalau mereka kata nampak juga, ya kami nampak ada seorang tua, seorang syekh, seorang pakai jubah, pakai serban, Nabi lah tu. Macam mana kamu tahu Nabi? Syaitan jin pun boleh menyamar. Kan? Jadi itulah yang ketiga,
Kalau memang betul mereka nampak, memang bukan Nabi tapi syaitan atau jin. Kenapa kita kata syaitan atau jin? Sebab mereka telah berpaling daripada jalan Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Waman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling daripada mengingati Allah Ar-Rahman, maka kami akan jadikan baginya syaitan yang akan menjadi pendamping kepadanya. Syaitan fahuwa lahu qarin, syaitan tu akan mendampingnya. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah istinbat daripada ayat tu dan juga dalil-dalil yang lain menunjukkan setiap tempat yang ada kemungkaran. Kemungkaran ni kita kena faham, bukan maksiat saja. Bid'ah, syirik, benda-benda yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, pasti akan ada syaitan yang akan menyesatkan. Syaitan yang akan menyesatkan. Sebab tu tempat macam kubur, kan, kalau dipalingkan ibadat di kubur, maknanya boleh tak berlaku ada orang kata saya pergi bersuluk dekat kubur, dia kata tiba-tiba datang wali dekat kubur. Boleh tak benda tu berlaku? Boleh, tapi wali itu syaitan nak sesatkan dia. Sama juga dalam majlis-majlis maulid, kan? Kebarangkalian untuk kita kata syaitan tu lebih tinggi berbanding daripada Nabi itu sendiri. Pasal apa? Pasal perbuatan mereka itu adakah bertepatan dengan sunnah Nabi? Bertepatan dengan Quran dan Sunnah? Dalam majlis maulid tu mereka duk puji Nabi SAW melampau-lampau. Adakah Nabi akan reda? Siap ada lagi kata-kata syirik dan sebagainya, kan? Menyembah Nabi, sampai tahap yang menyembah Nabi itu sampai menyifatkan Nabi SAW dengan sifat-sifat ketuhanan. Itu suatu maksiat yang paling besar, kemungkaran, syirik. Menyamakan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dekat Nabi, mengalihkan doa peribadatan kepada Nabi SAW, mengharap kepada Nabi, menangis-nangis dan sebagainya, kan? Jadi itu sudah tentulah benda yang lebih kebarangkalian untuk syaitan menghadiri majlis itu lebih tinggi. Kita pun boleh cakap yang kau nampak tu jin atau syaitan yang menyesatkan kamu. Habis. Intahal am. Habis cerita. Senang, kan? Maknanya itu yang kebarangkalian yang paling tinggi. Sebab dia tak boleh yang dua benda yang awal tu dia tak boleh buktikan. Confirm dia tak boleh buktikan pasal dia dah bercampur aduk antara hukum dalam mimpi dengan hukum di alam nyata. Tak sama. Kemudian dia tak boleh buktikan juga tu adalah Nabi. Confirm dia tak boleh bukti tu Nabi. Paling kurang dia akan kata, takkanlah Tok Syekh nak menipu. Habis, ha? Takkanlah mataku menipu. Ini pengalaman peribadi, ini pengalaman aku sekian-sekian. Kau kena join dulu baru nampak. Tak payah join. Kita kata Quran dan Sunnah dah bagi tahu dah. Tak perlu nak join, nak rasa-rasa. Tak, memang Quran dah bagi tahu jelas. Nabi SAW manusia biasa dan Nabi SAW tak kembali balik ke dunia. Kalaulah Nabi kembali ke dunia balik, maknanya syariat masih lagi tak lengkap. Sedangkan Allah Ta'ala kata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam." Itu cara dia. Kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kuat, teguh. Jadi mailah siapa nak main, nak dakwa kata Nabi mai majlis dia siapa. Kita boleh tolak dengan mudah. Maknanya dengan ilmu. Yang penting keyakinan, ilmu yang rasih, antaranya ilmu akidah dan juga ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Dan ijma' perkataan ulama' dan sebagainya itu, bila kita ada keyakinan, kita boleh tolak. Maknanya kita tak akan ragu-ragu. Kita akan yakin dengan pegangan kita dan dia akan ragu-ragu. Itu cara dia. Sebab ialah, kan, kita kata semua dakwah, ni kata Nabi, ni kata Nabi, Ustaz kata ni Nabi Khadir lah, Nabi tu Nabi Ilyas lah, macam-macam. Siapa boleh buktikan? Siapa boleh buktikan? Tak ada siapa boleh buktikan. Dan akhir sekali hanyalah bayangan mereka. Kan, bayangan. Baik. Jadi kita berhenti setakat itu. Ada soalan? InsyaAllah kita sambung kita berhenti pada halaman 85. Nanti kita sambung muka surat 86. Tak ada soalan? Tak ada. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.